Saya yang mengkaji, saya rasa macam terkilan. Orang boleh cakap ini politik Islam, yang ni Islam, yang ni Islam. Tanpa Tapi sebarang sandaran ya. tapi yang dia cakap itu tak betul. Contohnya yang masyhur sebelum ni kata antara pemimpin Muslim yang korup dengan orang kafir yang adil. Itu kalau rujuk pada kaedah kat mana tu? Kan? Tak ada, dia tak ada kaedah, dia tak rujuk pada kaedah mana-mana pun. Tapi kalau rujuk kan jumpa. Kaedah itu bukan kaedah orang kafir, tak. Sebab zaman dulu memang tak ada orang kafir. Orang kafir ni dia tak masuk dalam buku langsung sepatutnya. Itu adalah kondisi lain. Itu ada kaedah yang lain pula. Kalau kita ada pemimpin yang fasik dengan yang pemimpin lebih fasik, kaedah mengatakan kita kena pilih orang yang kurang fasik. Itu clear. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brofa. Saya Encik Gabana. Dan selamat datang ke episod khas Iman Sekejap, episod yang ke-23 Encik Gabana. Rasanya kalau kita tak sebut khas pun, kita punya penonton boleh tahu kot khas. Sebab background ni memang berbeza sekali dengan background yang selama ni kita syuting Brofa Betul. Dan bukan kita bertukar tempat sengaja lah. Mestilah ada agenda-agenda yang tertentu lah kenapa? Betul. Cuma sebelum kita nak sampaikan ke agenda tu Brofa, ada kaitan insyaAllah. Kita nak sentuh sikit lah macam biasa update terbaru yang berlaku di Palestin sekarang ni. Sekarang ni serangan Israel terhadap Gaza bukan setakat berterusan, malah lebih dahsyat. Pada masa yang sama dia masih lagi serang Lebanon. Dan serangan terbaru terhadap yang kalau siapa yang mengikuti perkembangan semasa, serangan Israel terhadap Hospital Syuhada Al-Aqsa. Hospital Syuhada Al-Aqsa di utara Gaza. Sangat ni gambar terbakar. Ya, Profa. Memang Allah memang disebarkan, diviralkan gambar rakyat Palestin terbakar hidup-hidup. Nampak tangan gerak tu Profa Saya terus teringat kepada kisah Ashabul Ukhdud Profa bila tengok gambar tu. Masya-Allah. Golongan orang-orang parit yang terbakar. Ya, tapi yang menyebabkan kita semakin garu kepala, semakin hairan, kenapa macam seolah-olah tiada apa-apa yang dilakukan untuk menghentikan kekejaman Israel Brofa. Dan bila kita cakap macam tu, kita sedang refer lah kepada so-called negara-negara Islam, terutamanya yang berada di Timur Tengah sana, Arab Saudinya, Jordannya, apa lagi lah yang berada Yaman, dan Yaman Houthi lah. Tapi yang kita nampak memberikan reaksi yang agak tegas adalah Iran, sebuah negara Syiah yang memang mengamalkan kita kata kepimpinan Ayatullah, clergy state. Tapi so-called negara-negara Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ialah yang seperti yang saya sebut, Asy'ariyah Maturidiyah, seperti Salafiyah Astariyah, bisu kan, lumpuh tak buat apa-apa. Ya, kalau ikutkan ini dah lama sebenarnya kita tak dengar update yang dia macam mana dia ada satu update yang biasa kita dengar, which is dibom, dihancurkan, ditembak, tapi ini I can say macam another big news jugalah kan, sebab gambar tu dan suasana dia direkod tu saya sangat menyayat hati lah Cik Kawana. Bagi saya macam kita dah mengenali Israel ni memang no boundary lah. Tapi bila kita diperingatkan lagi sekali, dan yang paling menggeramkan tu adalah kita diperingatkan juga betapa tidak ada tindakannya daripada orang Islam, terutamanya yang mempunyai kuasa lah di sekeliling tu lah. Enough is enough lah Berfaham. Kita harap kali ni memang orang kata that's it. Sebab in a way banyak negara-negara seperti Nicaragua, negara apatah lagi telah memutuskan terus hubungan dengan Israel tegas. Tapi kita sangat berharap negara-negara Islam, malah Malaysia sendiri, boleh orang kata step up lah dari segi bukan setakat kecaman tapi dari segi tindakan-tindakan. Dan having said sebut tentang negara-negara Islam, itulah tema kita, ataupun fokus khas kita hari ni. Pada hari ni. Maybe Profa boleh? Ya, kalau ikutkan sebenarnya kalau bagi yang mengikuti podcast kita pernah Encik Gabana menyembang. Dan Encik Gabana pernah buat satu statement panas yang akhirnya telah dipotong video tu dan diletak di TikTok dan menjadi viral lah. Orang komen ni mana ni tak adalah viral tahap apa macam orang hebat lah, tapi bagi kita viral lah kan. Ada sampai beratus-ratus orang komen dan sebagainya, iaitu tentang status negara Islam. Bila cakap pasal negara Islam ni Cik Gabana, dia adalah satu hakikat ataupun satu perbincangan yang
berlaku daripada zaman dahulu sampai zaman sekarang. Dia macam seolah-olah perbincangan mazhab pun ada. Dia mungkin ada terkait juga dengan perbincangan akidah, perbincangan RUU Mufti, wallahu alam, dan juga banyak-banyak lagi lah. Dan saya dan Encik Kawana bukanlah orang yang paling layak lah kan, kita katakan nak sembang tentang benda ni. Encik Kawana orang ekonomi. Mungkin dia boleh pala tahu tentang kuasa-kuasa dalam ekonomi lah. Saya orang matematik, orang akademik sikit lah. Tapi kita semua, asal-usul kita memang mendapat fikrah ni daripada gerakan Islam. Ya. Dan menyedari betapa pentingnya topik ini, terutamanya untuk diberi kefahaman yang lebih mendalam terhadap anak-anak muda. Hari ini kita bawakan seorang tetamu khas yang bagi saya tak ada siapa lah yang boleh persoalkan lepas ni. Pala tahu ke apa kan? Sebab tamu kita ni memang ambil PhD dalam bidang yang kita nak bincang pada hari ni. Okay, Bro Fah boleh boleh. Okay. So insyaAllah kenalkan. Sebenarnya kita berada ni pun kita berada di tempat away ground kan. Tuan rumah saya perkenalkan Ustaz Muhammad Hazizi Abdul Rahman. Seorang yang tidak asing lagi bagi siapa yang banyak membaca tentang isu-isu ataupun siasah Islamiah. Siasah syariah, especially bagi orang yang banyak membaca di Facebook lah. Sebab lately macam saya tengok, saya perasan setiap kali, bukanlah setiap kali, tapi ada beberapa kali tu bila tengok post daripada tetamu kita ni viral, tengok bahagian komen banyak kecaman-kecaman. Saya rasa ada baiknya kita memberi ruang, kita memberi platform untuk perbincangan itu berlaku di dalam Iman Sekejap sendirilah. Betul. Dan menariknya dengan tetamu kita ni, Bro Fah, sebelum kita jemput Ustaz untuk memperkenalkan diri sedikit sebanyak, adalah beliau bukan sahaja orang kata dari segi ilmu saja, tapi beliau juga memang pernah berada di lapangan politik, kerana pernah menjadi naib presiden berjasa, malah pernah bertanding dalam PRU suatu ketika dahulu. Jadi tanpa melengahkan masa lagi lah, kita ingin menjemput Ustaz Hazizi Abdul Rahman. Terima kasih Ustaz atas kesudian untuk menerima jemputan kami di Iman Sekejap. Alhamdulillah, terima kasih. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Ini kiranya podcast pertama dia pejabat Ustaz ke? Pertama lah kot Boleh guna. Boleh. Alhamdulillah. Ustaz, mungkin sebelum kita pergi kepada topik berat, kita ringan-ringan dulu lah Ustaz. Baik. Mungkin Ustaz boleh ta'aruf dulu supaya audiens kita, mungkin sebab saya rasa audiens kita ada yang mungkin tak kenal Ustaz. Walaupun saya sendiri sebelum berjumpa dengan Ustaz pun hanya mengenali Ustaz menerusi pembacaan. Jadi memang dari pembacaan tu, tulisan-tulisan yang tajam, kita ingat Ustaz ni macam gangster lah. Garang. Tapi bila dah jumpa personal, Masya Allah kan, satu perwatakan yang berbeza. Jadi mungkin Ustaz boleh cerita sikit, Ustaz lahir kat mana, pendidikan Ustaz, pekerjaan, keluarga dan sebagainya Ustaz. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertamanya saya, sebagaimana nama tu, Muhammad Hazizi bin Abdul Rahman. Dilahirkan di Port Dickson, Negeri Sembilan. Jadi memang orang Negeri Sembilan lah. Cuma rakaman kita ni dibuat di kampung saya. Memang saya asal di sini. Nenek moyang saya memang di sini. Masya Allah. Jadi membesar di Seremban, saya bersekolah rendah di Sekolah Rendah Kebangsaan KGB Ampangan. Kemudian saya ke sekolah menengah Kebangsaan Agama Syekh Haji Muhammad Said, Seremban, sehingga tingkatan 3. Tingkatan 4 saya berpindah ke Kedah kerana mencari, masa tu di Negeri Sembilan tak ada sijil untuk ke Universiti Azhar. Masa tu tak ada stam lagi, dia panggil syahadah. Di Negeri Sembilan tak ada, jadi kita pergi cari di Kedah lah. Di Kedah itu saya masuk tingkatan 4. Asalnya nak masuk Mata Mahmud, tapi dia orang tak terima sebab dia ada imtihan qabul dia sendiri, maknanya periksa khas untuk masuk. Jadi saya masa tu dah terlepas. Tunjuklah kita punya SRP, sijil rendah pelajaran masa tu, macam mana pun dia tak terima lah. So masuk sekolah sementara di Langgar, Kedah juga. Sekolah agama di Langgar, yang sekarang pun dah jadi Mata Mahmud juga, tapi cawangan lain lah. So masuk situ setahun, kemudian baru masuk ke Mata Mahmud Al-Usta. Dan dari situ tingkatan 6 rendah ambil syahadah, saya ke Mesir. Di Mesir saya ambil syariah. Pulang dari Mesir, saya bekerja dengan badan-badan apa ni dipanggil NGO lah kan.
banyak, tapi kemudian saya sambung masters dalam HRD, Human Resource Development, Di mana Ustaz? di UPM. UPM. Sebab saya nak cari kelainan, nak cari jawapan benda lain pula kan. Masuk kelainan Ustaz tu daripada syariah Ke Human Resource Development kan. Urusan lah. Sebab saya nak cari jawapan, syarak ni dah ada hukum, tapi kenapa manusia tak nak ikut dari segi psikologi ni kenapa kan. Tapi tak masuklah psikologi sebab kita tengok tarbiyah kan. Kenapa, apa yang menyebabkan orang boleh ditarbiah untuk ikut syarak kan. Jadi dapatlah beberapa jawapan semasa buat masters tu. Dan last kali saya masih lagi menyiapkan PhD saya, politik Islam lah. Tajuk Syaukah dalam era kontra-hegemoni politik Melayu Islam di Malaysia. Masya Allah. Di UKM. Kerana kemelut politik pun saya nak cari jawapan kan. Bila orang bermudah-mudah mengatakan pilihlah calon bukan Islam pun tak apa sebab kita bukan nak pilih imam. Jadi benda-benda macam tu betul ke Islam kata macam tu kan. Jadi kita nak jawab balik, kena jawab dengan akademik lah, dengan ilmu kan, supaya orang tak boleh nak argue lagi. So sekarang ni Alhamdulillah saya ada 6 orang anak, Alhamdulillah. 2 orang cucu. Alhamdulillah. Itu yang atuk-atuk tu saya tak sebut. Atuk tu memang atuk lah. Kita dengar sikit perjalanan hidup Ustaz kan. Tapi mungkin Ustaz tadi secara sepintas lalulah. So slowly kita nak warm up jugalah audience kita ni. Macam mana Ustaz boleh terjumpa ataupun terlibatlah dengan Gerakan Islam. so-called gerakan Islam ataupun kalau dalam perbincangan yang lebih luas, siasah Islam tu sendirilah. Mungkin masa ada kot benda yang berlaku di Azhar ke, di universiti ke, sebelum tu ke lagi. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit. Dia sebenarnya saya ada seorang abang, dia melanjutkan pelajaran di UK. Tapi beza saya dengan dia 10 tahun. Jadi masa dia ke UK tu saya baru darjah 1, lebih kurang macam tu lah kan. Jadi dia balik dari UK tu, dia bawa suasana Islamik dalam kehidupan. Kakak-kakak pakai tudung apa semua kan. Masya Allah. Dan dia menggalakkan saya masuk sekolah agama kan. Itu kira macam menjentik lah kesedaran Islam itu. Sehingga kami di kampung kami ni masa tu yang pakai tudung ni digelar macam-macam lah kan. Lepas tu bila ada walimah tak bersanding pun ada gelaran-gelaran dia lah, tomahan-tomahan masa tahun tu. 19 berapa Ustaz? Masa tu 1981, 82 macam tu. Jadi orang tak biasa lagi dengan cara-cara Islam macam tu kan. So itu adalah hasil daripada sentuhan dia lah. Kemudian saya masuk ke Syam. Di situ ada usrah sekolah buat lah kan. Ada juga saya pernah follow Arqam sekejap ya. Lepas tu ada juga di gerakan Islam di situ yang saya pun tak pasti siapa ya. Saya ikut dia. Sehinggalah saya ke Kedah. Saya ikut abang ipar saya kan, yang juga mantan ahli parlimen Kubang Pasu kan. Kalau kita tahulah Datuk Amiruddin Hamzah. Jadi saya follow dia dan kemudian ada usrah lah di masa di Jitra itu. Kemudian saya ke Mesir, teruskan usrah di Mesir sehingga saya berjumpa dengan ikhwan muslimun di sana lah. Itulah cerita. Berapa tahun Ustaz kat Mesir tu? Mesir saya 7 tahun. 7 tahun. Untuk habiskan degree Ustaz degree sepatutnya boleh habis awal je. Sengaja dilambatkan Ustaz. Ya betul. Masya Allah. Itu dah biasa dengar tu. Biasa Ini dengar. Mesir tu. Dan pelibatan Ustaz pun selepas balik daripada Al-Azhar adalah bersama dengan Isma kan Ustaz kan? Ya, masa saya balik Isma belum ada. Tapi di sana ada berlaku konflik tertentu yang saya rasa nak cerita pun panjang kan. Sehingga ya betul. Sehingga lepas tu saya berkecimpung dengan Isma lah. Sebelum serius dengan berjasa. Betul. So ibu nak kata, dan yang paling menarik tu kita dengar pasal background Ustaz ni, dan biasalah Ustaz kan ada pandangan masyarakat ni dia ada tipikal pemahaman tentang Ustaz. Ustaz ni biasanya dengan politik ni dia macam air dengan minyak lah.
Ustaz-ustaz ni dekat bahagian pengajaran, tarbiyah, politik ni biasanya orang daripada UK dan sebagainya kan. So mungkin ustaz boleh kongsikan juga, sebab kalau kita tahu berjasa ni mungkinlah 10 tahun dahulu dia tak didengari. Tapi lately sejak ada kebangkitan Atok yang seorang lagi Mahathir kan, so berjasa mula mendapat tempat di kalangan telinga-telinga masyarakat. Dan ustaz sendiri pun dah sampai ke tahap, tak silap saya, naib presiden ustaz naib presiden berjasa. So macam mana perjalanan ustaz tu daripada Azhar, kemudian bersama dengan ISMA, kemudian di dalam berjasa, macam mana? Dia sebenarnya berikutan daripada terbentuknya dia panggil selepas daripada pemencatan Sri Anwar Ibrahim daripada UMNO. Masa itu saya dah balik dah. Lepas daripada itu berlaku keadaan yang agak huru-hara lah dari segi politiknya kan. Dan yang paling jelasnya ialah apabila PAS bertahaluf dengan DAP. So itu satu situasi yang tak boleh diterima, kami tak boleh terima, sebab isu dia ialah bila berlaku pemencatan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu berlaku perpecahan dalam kalangan orang Islam. Dia terbagi dua. Bila dah berpecah begitu, kita tahu orang Islam jadi lemah lah. Bila berpecah lemah. Kemudian bertahaluf pula dengan DAP. DAP ni masalahnya ialah pada dia punya pemikiran sekular dia. Mungkin ada yang boleh argue MCA pun macam tu, tapi isu dia ialah dia lebih agresif lah dari segi sekular dan juga sosialisnya dia tu. Itu satu part yang lain lah kalau nak cerita. Cuma nak ceritanya ialah kami tidak bersetuju dengan pendekatan PAS masa tu. Bahkan saya ahli PAS pada masa itu. Disebabkan saya menentang dasar PAS bertahaluf dengan DAP masa itu sampai tahap kami masuk pilihan raya 2013. 7-8 orang saya tak ingat. Sekadar untuk ambil pentas untuk menyampaikan mesej Melayu kena bersatu. Melayu kena bersepakat. Bukan ikut kepentingan kepartian politik masing-masing sehingga kita jadi lemah. Dan selain daripada naik pentas masuk pilihan raya, saya pernah terlibat juga dalam satu forum before PRU ke 13. Bukan 2013, PRU ke-12 tu. Dengan Dr. Maza, dengan Datuk Tuan Ibrahim. Tajuk dia masa depan orang Melayu pasca PRU 13 kan. Jadi kami dah sebut masa tu, kalau berterusan keadaan berpecah macam ni dan PAS bersama dengan DAP, maka wewenang kuasa orang Melayu akan hilang. Yang mana hari ini disebut sebagai kontra-hegemoni politik. Memang betul pak. Maknanya orang Melayu kehilangan kuasa hegemoni. Kuasa hegemoni tu apa yang kita boleh masuk lagi dalam lah tu. Itu menyebabkan kami ambil satu stand yang lain lah. Jadi seolah-olah jadi pihak ketiga masa tu. Dia antara PR dengan BN masa tu. Kami masuk ketiga walaupun kecil, tapi sekadar untuk menyampaikan mesej. Faham. Kiranya kalau saya boleh, sebab kita tak naklah terlalu keharapan sangat ni perbincangan ni, tapi secara ringkasnya dia adalah satu reaksi jugalah betul. Kepada apa yang berlaku dalam suasana politik umat Islam ketika itu. Cuma kita nak pergi pada topik yang lebih besar sebelum kita mengecil dan melihat kepada situasi dalam negara. Sebab ustaz ni dia ada background yang secara praktikalnya, tapi secara teorinya pun ada. Dan seperti mana yang kita tahulah, ustaz dah cerita tadi tentang tesis beliau yang dibuat sedang berjalan ustaz di UKM. Dan kita pun nak jugalah cuba faham juga dan hopefully dapat menggunakan bahasa yang lebih mudah untuk awam lah kan. Kalau nak lebih mudah Ustaz, nak memahami tesis Ustaz tu dalam arti kata nak memahamkan audiens kita. Apa sebenarnya Ustaz konsep negara Islam ni lah. Sebabnya kalau kita tengok sirah Nabi SAW, kita tengok ialah banyak ulama-ulama sirah yang memberi ibrah atau hikmah yang berbeza-beza. So ada yang mengatakan bahawa Nabi ni tak pernah merancang pun nak dapat Madinah tu. And dia macam satu hadiah daripada Allah SWT dan tertubuhnya kerajaan Islam selepas itu. Jadi macam mana kita nak memahamkan masyarakat kita? Sebab saya nampak ustaz masuk politik, dia bukan sekadar orang lain masuk politik. Tak orang cakap lah, orang lain masuk politik mungkin
sebab nak jadi YB, nak kontrak dan sebagainya kan. Tapi Ustaz masuk jelas. Kita ada perjuangan yang kita nak tumbuhkan negara Islam. Maybe secara ringkas dulu Ustaz, konsep negara Islam tu. Bila cakap pasal konsep negara Islam pertama sekali kita ambil perkataan konsep tu dulu. Jadi dalam bahasa mudahnya, saya suka cakap bahasa mudah marah ni lah Itu yang kita orang, nak Ustaz. sebab ramai orang boleh faham. Saya suka buat analogi cawan dengan air. Jadi ada isi dan ada bekas. Cawan tu bekas lah, air tu isi. Jadi bila cakap pasal konsep negara Islam, kita nak cakap pasal isi. Kita bukan cakap pasal format cawan tu, sebab cawan tu dia rigid. Jadi kalau kita buat kajian tentang cawan tu ataupun format negara Islam, kita akan cari literature review kita zaman dulu apa semua, mungkin dia tak sesuai dengan zaman sekarang. Kalau kita cakap khilafah, mustawa ataupun tahap antarabangsa, benda yang tak menjejak kan. Jadi kita cakap pasal konsep, kita cakap pasal isi. Isi ni walaupun dia kata apa, dia tidak rigid macam cawan bekas tu, tapi dia ada sifat-sifat asasi dia. Kalau kita kata air tu apa? Air cair. Kalau beku tak nama air kan. So ada beberapa perkara yang menjadi intipati kepada negara Islam yang kita namakan konsep lah. Jadi ada empat perkara lah berdasarkan kajian saya. Yang pertamanya ialah ketuhanan syarak. Yang kedua tentang kuasa. Ada perbincangan tentang kuasa di situ. Dan yang ketiga ialah syura. Dan yang keempat ialah apa disebut sebagai maslahah, kan? Ataupun kita panggil kepentingan ataupun manfaat. Jadi manfaat ni pun benda tu telah terbentuk banyak kaedah-kaedah syarak dalam mengatur manfaat. Yang tak macam ramai orang faham, orang masuk politik ni kira apa saja kepentingan, manfaat dia ambil lah walaupun salah kan. Tapi dia tak tahu pun salah ke tak salah, sebab dia tak tahu, ulama dah susun benda tu lama kan. Jadi empat perkara tu lah, ketuhanan syarak, kuasa, syura dan juga maslahah. Yang mana kalau kita kaji betul-betul, sebenarnya bab maslahah tu yang paling besar. Oh ya, okey. Ya betul. Cuma yang pertama dan kedua tu dia benda yang vital lah, benda paling penting. Empat ni kalau boleh saya tanya, dia datang dia daripada mana Ustaz? Maksudnya itu semua daripada sumber-sumber syarak, daripada Quran dan Sunnah yang dikupas oleh ulama terdahulu. Dan saya punya sumber utama ialah daripada Al-Imam Al-Juwaini dalam kitabnya Al-Ghiyasi. Penonton-penonton boleh cek balik lah kan apa yang saya sebut ni. Kemudian yang kedua ialah Al-Qawaid Al-Kubra oleh Sultan Ulama Izzuddin Abdul Salam. Begitu juga Imam Al-Qarafi, anak murid kepada Izzuddin Abdul Salam, yang mengarang kitab Al-Furuq. Kemudian kitab berkaitan dengan maqasid syariah Al-Muwafaqat oleh Imam Syatibi. Kemudian Ibn Ashur juga banyak saya rujuk dalam dua kitabnya, kitab Maqasid Syariah Islamiyah dan juga kitab tafsir dia Tahrir wa Tanwir. Jadi itu antara rujukan saya lah yang saya keluarkan daripada situ, kesimpulan-kesimpulannya kan. Begitu. Kalau dengar kitab-kitab tadi rasa macam tak pernah dengar lah kan. Memang orang tak rujuk. Itu yang bagi saya lah. Saya yang mengkaji, saya rasa macam terkilan. Orang boleh cakap ini politik Islam, yang ni Islam, yang ni Islam. Tapi tanpa sebarang sandarannya. Tapi yang dia cakap itu tak betul. Contohnya yang masyhur sebelum ni kata apa ni? Antara pemimpin Muslim yang korup dengan orang kafir yang adil. Itu kalau rujuk pada kaedah kat mana tu? Kan? Tak ada, dia tak ada kaedah, dia tak rujuk pada kaedah mana-mana pun. Tapi kalau rujuk kan jumpa. Kan? Sebenarnya ada ya, dalam betul. Tapi kaedah itu bukan kaedah orang kafir, tak. Sebab zaman dulu memang tak ada orang kafir. Orang kafir ni dia tak masuk dalam buku langsung sepatutnya. Itu adalah kondisi lain. Itu ada kaedah yang lain pula. Tapi nak ceritanya dalam kitab itu, kalau kita ada pemimpin yang fasik dengan yang pemimpin lebih fasik, kan, kaedah mengatakan kita kena pilih orang yang kurang fasik. Itu clear. Dan namanya kaedah. Bila sebut kaedah ni satu benda juga, ramai juga orang kurang faham bila sebut kaedah ni apa benda kan. Kaedah syarak ni artinya hukum induk. Hukum induk ni dia keluar daripada banyak dalil dan banyak hukum yang terbit daripada dalil yang banyak tadi itu, sehingga membentuk satu hukum
induk dia panggil. Contohnya yang kita biasa dengar mungkin qawaid fiqhiyah dalam apa? Al-umur bi maqasidiha kan, contoh kan. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Itu semua kaedah syarak. Hukum induk yang keluar daripada dalil-dalil yang kecil-kecil banyak-banyak ni, dan juga hukum banyak ni bila dia buat analisis induktif keluar satu. Ulama keluarkan satu kaedah. Sama ke dia macam formula Ustaz kalau Boleh lah. belajar matematik kan? Boleh lah. Ya Jadi, betul. saya nampak kaedah ni satu benda yang perlu diprioritikan, Betul. yang utama. Betul. Bahkan untuk memahami kehendak syarak ni, kehendak Allah Ta'ala adalah menerusi kaedah-kaedah syarak ni. Tapi itulah Ustaz, orang boleh argue. Sebab zaman kita ni dah 1400 tahun selepas zaman Nabi. Banyak benda dah berubah. Malaysia ni pun negara majmuk. Tapi kalau kita nak berbalik kepada apa yang telah ditulis oleh ulama-ulama, walaupun muktabar sekalipun zaman dahulu, adakah dia Relevan. sebab dia satu formula kan. So mungkin Ustaz boleh jawab bagi Jadi soalan ni. isu dia bila kita cakap perubahan, Quran tak berubah, sunnah tak berubah. Itulah dia sunnah yang ada. Dan kaedah-kaedah itu adalah hasil daripada analisis induktif yang takkan berubah benda tu. Sebab dia adalah menerusi, dia gini, kita ada dua sumber, satu wahyu dan akal. Wahyu, ada orang yang boleh tolak ke wahyu kan. Wahyu adalah sumber kita kan. Tapi nak memahami wahyu, kita kena guna akal. Sebab memang wahyu ni diturunkan untuk orang yang berakal. Tetapi akal ni kita kena ingat, akal ni dia terbatas. Akal tidak menyeleweng. Akal tidak menyeleweng. Matematik kan. Satu cuma satu, dua lah. Mana boleh tiga, empat? Tak boleh. Dia takkan kata tiga sampai bila-bila. Satu cuma satu, dua. Cuma yang menyelewengnya hawa nafsu lah. Okay. So, nak memahami syarak, kalau kita ikut manhajiyah dia, kita ikut disiplin dia, kita akan jumpa kaedah-kaedah syarak tu semua tu. Macam mana sekarang ni orang duk sibuk pasal Asy'ariyah, Maturidiyah, apa semua kan. Dan yang mempersoalkan Syafi'i sebelum daripada Imam Asy'ari lagi. Yalah betul lah, tetapi sama juga Syafi'i juga dia yang mengarang ilmu usul fiqh. Dia datang kemudian daripada sahabat. Sahabat takkan tak guna usul fiqh. So point dia adalah sebenarnya benda yang sama je. Cuma isu dia adalah pembentukan ilmu itu, disusun itu, penyusunan itu. Jadi Quran adalah Quran, tetapi penyusunan ilmu untuk memahami Quran, untuk menyimpulkan apa yang Quran nak, itu berlaku kemudian. So dia tidak ada perubahan sampai bila-bila pun. Setuju. Cuma Ustaz, kita baca banyak argument-argument, malah argument datang daripada mereka yang bergelar agamawan, ustaz-ustaz. Mereka kata hari ini tidak ada lagi konsep negara Islam seperti mana di zaman khilafah, zaman Nabi. Maksudnya seolah-olah kita boleh mengamalkan Islam, tetapi bukan dalam bentuk yang sama, yang besar, yang seluruhnya kan. Jadi macam mana kita nak faham Ustaz, kembali kepada soalan konsep negara Islam ni, especially dalam konteks Malaysia hari ni. Ustaz gambarkan macam mana Ustaz? Dia begini, kalau dia kata konsep negara Islam yang ada tu tidak relevan lagi, kita salah satu benda yang kena jawab ialah Imam Ghazali kata Islam dan juga kuasa adalah tau'amani, adalah dua kembar. Kan? Maknanya tak dapat tidak, Islam mesti ada kuasa. Ada kuasa mesti ada Islam. Jadi sebab apa Imam Ghazali kata gitu? Ini pun termasuk dalam kaedah juga. Tak mudah-mudah Imam Ghazali kata begitu. Dia adalah hasil simpulan analisis keseluruhan Islam ni menunjukkan bahawa kuasa dengan Islam kembar. So kat mana dia nak letak benda tu kalau dia kata konsep negara Islam ni tak relevan dah sekarang ni? Melainkan dia sekular Ustaz. Melainkan dia sekular. Ataupun kemungkinan dia tidak betul-betul berhati-hati dalam buat kenyataan kan? Ataupun bukan bidang dia. Sebab ustaz ni tak semestinya dia bidang siasat syar'iyah, dia mungkin bidang tafsir dan sebagainya. Wallahu alam lah kan. So benda-benda gitu perlu diperhatikan lebih teliti. Itu sebabnya bila cakap pasal bila tajuk konsep negara Islam, saya lebih cenderung untuk keluarkan isi dia. Saya tak tengok pada format. Macam tadi, sistem khalifah adalah satu format. Kan sekarang ni kita mungkin tak kata khalifah, kita kata ketua negara, lebih tepat dari segi format. Tapi isi dia sama, iaitulah keturunan syarak, isu kuasa terutamanya, yang pada hari ini saya rasa ramai orang tak faham tentang isu kuasa dalam Islam. Dan seolah-olahnya kuasa ni serah pada orang politik lah kan. Orang yang Islamis apa semua, dia macam dia blank kuasa ni apa benda kan. Dia menjustifikasikan pula orang politik. Betul. Cantik dah Ustaz kiranya. Sebab
kita tak naklah terperangkap dalam Akademik. dalam permainan istilah atau permainan konsep tadi kan. Okay, kita nak masuk pula kepada isinya. Mungkin ustaz boleh kami pun tak tahu macam mana nak kupas satu-satu tu. Mungkin ustaz boleh tolong cerahkanlah kepada kami dan juga kepada pendengar. Apa 4 itu? Mungkin 1, 2, 3 dan yang terakhir tu yang paling besar kan ustaz kata tadi. Masalah tadi. Dia pertama sekali ketuhanan syarak. Ketuhanan syarak ni artinya undang-undang syarak tu tertinggi. Bahasa mudahnya, undang-undang syarak tu tertinggi. Dalam konteks individu, dia masuk dalam usul akidah. Maksudnya bab akidah dan dia usul pokok. Perkara pokok bagi seorang Muslim, dia memang kena mempertuankan syarak. Allah Ta'ala tu yang tertinggi lah. Apa kata Allah Ta'ala, kita kena samaan wa ta'atan lah, betul kan? Apa saja yang dalam Quran itu kita kena junjung. Itu masuk ketuhanan syarak. Jadi bila kita cakap pasal negara, daripada individu ada keluarga, begitu juga keluarga yang mempertuankan syarak. Apa kata syarak untuk dalam konteks keluarga, masyarakat, negara pun begitu. Cuma dalam nak mempertuankan syarak dalam konteks negara, dia bergantung kepada kuasa lah. Kuasa ada pada siapa? Kan? Kalau kuasa ada pada orang Islam, dia kena mempertuankan syarak lah. Tapi kalau kuasa tidak sepenuhnya di tangan orang Islam, takkan berlakulah mempertuankan syarak itu. So, kalau nak cakap pasal dalil ketuhanan syarak ni terlalu banyak. Bahkan 2 kalimah syahadah kita adalah tentang ketuhanan syarak. Ataupun dalam bahasa akademik lain dia kata kedaulatan. Kedaulatan tu ketuhanan, ataupun bahasa Inggeris panggil sovereignty lah. Jadi dalam 2 kalimah syahadah dah ada di situ. Kalau nak buka Al-Quran lagi banyak. Quran dan hadis itu memang ke arah itu. Bahkan dalam Al-Baqarah kita buka ayat yang pertama, yang kedua sampai ayat yang ke-20 tu terus Allah Ta'ala bagi seruan direct. Ya ayuhan nas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nas wa'budu rabbakum. Sembahlah Allah Ta'ala. Ketuhanan syarak daripada awal sampai akhir. Itu dari segi dalil lah, terlalu banyak mutawatir dan ijma' dan benda yang tak boleh disangkal. Termasuk ke ustaz wa man lam yahkum bima ya, termasuk semua itu. Termasuk semua itu. Jadi dalam konteks sekarang ni persoalan kan, ni penting. Orang yang masuk politik dan juga kita yang mengundi, okay, kita kena faham benda ni. Nanti kata kalau dia masuk parlimen, kalau ikutkan parlimen tidak mempertuankan syarak. Perlembagaan negara kita tak menyatakan bahawa undang-undang tertinggi dia undang-undang syarak. Undang-undang Allah Ta'ala tidak. Jadi kalau ikutkan tidak harus masuk dalam parlimen yang menggubat undang-undang yang tidak mempertuankan syarak. Tetapi dia jadi harus dalam bab apa? Bab mengurangkan kemudaratan. Masuk dalam masalah tadi ke Ustaz? Betul. Itu dah masuk masalah dah tu. Jadi ini penting ni, penting. Jadi dia adalah khilaful asli. Khilaf aslu dia kita tak boleh terlibat dalam mana-mana undang-undang yang digubal tanpa Al-Quran tu sebagai sumber tertinggi kan. Besar memang besar. Besar benda tu. Tapi dibenarkan kerana darurah. Kalau kita tak ada, orang Islam tak masuk parlimen, lagi teruk nanti. Itu point dia. Jadi jadi asas justifikasi orang Islam terlibat dengan politik, sama ada sebagai orang politik atau sebagai pengundi, ialah untuk mengurangkan mafsadah, mengurangkan kemudaratan berikutan daripada Islam tidak dipertuankan. Dalam perlembagaan ada disebut Islam agama persekutuan. Tetapi dia tidak menyebut Islam sebagai undang-undang tertinggi. Itu cawangan tu tadi Ustaz. Itu berbeza. Jadi kalau ikutkan adalah yang argue mengatakan bahawa Islam agama persekutuan sebenarnya cukup dah. Tetapi dalam banyak lagi fasa-fasa perlembagaan itu tak memberi mutlak Islam juga yang akan ni. Dan benda tu ada perbincangan-perbincangan berkait dengan undang-undang lah kan. Dan realiti pula yang paling penting, tak berlaku ketuhanan syarak yang sepenuhnya di Malaysia inilah kerana kuasa. Kita berkongsi kuasa dengan orang bukan Islam. Sejak daripada actually penjajahan lagi lah kan. Kemudian bila merdeka kita berkongsi. So perkongsian kuasa itu apa taksil syar'i dia? Itu satu benda yang kita tak jumpa setakat ni. Yang banyaknya yang saya jumpa lah dalam penelitian masters dan juga dalam bayan linnas oleh mantan mufti wilayah pun ada sebut, tapi dalam konteks yang lebih kecil lah, iaitulah hukum melantik orang kafir sebagai pemimpin atau mengundi calon bukan muslim kan. Tetapi cara pendalilan itu boleh diperbincangkan lah kan. Cuma saya nak tarik balik pasal isu ketuhanan syarak itu.
dari segi ketuanan syarak di Malaysia ini, dia tak berlaku dari sudut institusi dan juga tak berlaku dari sudut realiti kerana kita berkongsi kuasa. Itu tentang ketuanan syarak. So, sesiapa nak bercakap tentang negara Islam atau tidak negara Islam, isu ketuanan syarak. Dan ketuanan syarak tu bergantung pada kuasa yang kita ada. Dan contoh mudah di sini, contoh hukum hudud yang dilaung-laungkan oleh PAS sejak sekian lama kan. So, kenapa lately dia tak berapa nak ni? Sebabnya ialah kuasa. Tidak ada kuasa. Kuasa semakin kurang, bukan tidak ada kuasa. Dia kuasa semakin kurang. Itu yang kami katakan tadi pasca PRU 13. Dan kalau tengok pada literature review penyelidik sosial dan ilmu sosial dan juga politik, memang mereka sepakat mengatakan bahawa sejak daripada PRU ke-12 ke atas, dia panggil era kontra hegemoni politik Melayu. Artinya, dia hegemoni maksudnya apa? Hegemoni ni artinya kita berkuasa dengan menggunakan kuasa keras, ada undang-undang dan sebagainya, orang follow. Dan dalam masa sama ada kuasa lunak. Kuasa lunak ni pula sampai tahap orang rakyat ini mengatakan memang patut kamu yang berkuasa macam tu. Maknanya power Ustaz dia tak panggil absolute power. Absolute power ni macam diktator apalah. Tapi dia kata hegemoni. Hegemoni ni dia melengkapi antara kuasa lunak dengan kuasa keras. Kuasa lunak ni pula, hegemoni ni, dia bermaksud rakyat mengatakan memang patut kamu berkuasa. Maknanya secara sukarela, atas dan bawah, secara sukarela. Jadi sejarahnya ada hegemoni politik Melayu sebab orang Cina dan India sebelum ni memang mengatakan memang orang Melayu kena lead negara ini. Betul tak? Betul. Dari sejarah. Tapi selepas daripada PRU 12, dia mula mempersoalkan banyak perkara dan salah satu daripada tanda adanya kontra hegemoni ialah apabila orang ketidakakuran. Kan? Apa saja dasar-dasar polisi, banyaklah polisi dasar yang menyebelahi Islam dipersoalkan oleh orang bukan Islam. Itu adalah tanda kontra hegemoni politik orang Islam, which is orang Melayu lah. Di Malaysia ni 90% orang Islam ialah orang Melayu. Jadi cakap pasal ketuanan syarak tadi, dia bergantung pada kuasa yang kita ada. Kalau kita tak ada kuasa, tu saya cakap lah. Ustaz, sebelum kita masuk lebih detail kepada kuasa, saya nak tanya sikit lah kepada ketuanan syarak tu kan. Mungkin ada orang yang akan mempersoalkan, ini orang-orang palatau ni, orang jahil. Maksud saya lah kan Ustaz. Macam mana Islam nak menjadi alternatif atau solusi kepada undang-undang yang ada adalah undang-undang hudud, mungkin takzir. Apa yang maksud saya, mereka tak nampak Islam ni menawarkan undang-undang ekonomi, pendidikan, ketenteraan. Yang dinampak bila kita sebut syarak ni, hudud, kisas, takzir. Mereka tak nampak Islam ni boleh menawarkan solusi kalau Islam ni betul-betul nak jadi ketuanan syarak tu betul-betul nak dijadikan sebagai perlembagaan di Malaysia ni Ustaz. Baik, itu sebenarnya kita boleh akui sebagai satu kelemahan gerakan Islam bagi saya. Sebab kalau kita rujuk balik pada sumber syarak, contohnya macam dalam kitab Al-Muwafaqat Asy-Syatibi membincangkan tentang maqasid syariah. Sebenarnya syarak ni mendatangkan dia nak memaksimumkan kemaslahatan untuk manusia dan meminimumkan seboleh mungkin ataupun hilangkan terus daripada kemudaratan. Okay? So dalam nak mendatangkan kemaslahatan tu dia ada dua cara. Satu dia panggil mewujudkan, satu lagi ialah meniadakan. Apa maksudnya? Mewujudkan ni ialah contohnya mendidik, membangunkan masyarakat dengan sekolah-sekolah, dengan aktiviti-aktiviti ekonomi yang bermanfaat, dengan wakaf, whatever lah semua kan. Dan yang kedua ialah meniadakan. Meniadakan artinya memastikan Islam itu tidak runtuh. Maka di situlah datangnya hukum hudud. Hukuman ta'zir, hukuman yang bersifat mahkamah menjatuhkan hukuman lah gitu. Itu semua bersifat janimul adam dia panggil, sudut meniadakan perkara-perkara yang boleh meruntuhkan Islam. Tetapi orang banyak lupa sudut yang membina Islam. Kan? Membina Islam itu banyak, termasuk pendidikan dan sebagainya. Jadi gerakan Islam pada masa yang lalu banyak bila cakap pasal undang-undang syarak, dia pergi kepada sudut mencegah daripada ketiadaan tadi itu ataupun peruntuhan itu. Itu yang timbulnya undang-undang hudud dan sebagainya. Itu adalah satu juzuk sahaja. Tapi yang lebih penting sekali ialah yang bersifat membangun, mengadakan. Di situlah isu yang kita kata sebagai apa dasar ekonomi Islam sebenarnya dan sebagainya. Adalah sebenarnya
Dia ada, tetapi perlu diperkembangkan dengan realiti semasa lah. Cuma dari segi praktikalnya, kat mana kita nak buat benda tu kan. Hatta kalau kita cakap pasal sistem ekonomi Islam, perbankan dan sebagainya pun, kita terbatas dari segi pelaksanaannya pun zaman sekarang ni. Saya pernah buat satu statement dalam Facebook kan, yang orang marah lah kan, terutamanya orang dalam bidang kewangan Islam lah kan. Saya kata sistem kewangan Islam ni dia macam kita buat musalla dalam disko, dalam pub kan. Ni orang bekas sebagai negara Ustaz. Dia setuju. Sebab sistem keseluruhan kewangan tu bukan sistem Islam pun. Betul. Saya tak menafikan bahawa dari segi hukum bermuamalat dengan riba, dengan cara Islam itu, betul lah, itu Islam lah, saya syarak lah. Tetapi keseluruhan sistem itu tak. Tidak. Dia berada dalam sistem bukan Islam. Sebab dia tidak menidakkan tu Ustaz. Sebab dia ada benda-benda dasar. Sebab dia begini, Islam ni dia mesti menguasai. Dia tak boleh duduk bawah kuasa yang lain. Dan saya bukan orang pertama cakap macam tu sebenarnya. Masa saya nak buat PhD dulu, saya jumpa dengan bakal penyelia lah, saya pilih yang sekarang ni jadi mufti Terengganu sekarang ni, doktor apa saya lupa dah nama dia. Saya cadangkan tajuk saya, dan dia dalam perbincangan perbualan tu lah, dia tak jadi ambil sebab dia nak tumpu pada ekonomi. Cuma dia ada buat satu analogi yang menarik. Dia kata kita cakap pasal politik Islam ni, dia serupa macam ni lah. Sebuah rumah, yang dalam rumah tu semua penjajah dah ambil, kita dapat jamban dia kata. Itu istilah dia. Yang kita berebut politik kepatian, maksud dia tu kan. Politik kepatian faham. Itu ialah kita nak rebut jamban tu, dia kata. Itu kata dia lah. So itu dalam konteks tasawuf yang keseluruhan lah. Balik pada soalan tadi tentang ketuanan syarak kan. Tapi kalau kita tengok lah, bila kita kata pasal ketuanan syariat, tadi Ustaz dah cantik lah, Ustaz dah mendefinisikan, bukanlah mendefinisikan, memberi gambaran. Syariat ni dia ada dua bahagian kan. Satu, kalau anda boleh ambil analogi ringkas, mungkin orang umum kata amar ma'ruf nahi munkar. Betul, boleh Ustaz? Kiranya amar ma'ruf ni tak banyak buat, tapi kita banyak menekankan tentang hudud yang mana dalam konteks nahi munkar. Okay, itu satulah. Ada juga yang mengatakan ada keutamaan untuk kita menekankan part nahi munkar tu. Sebab tanpa nahi munkar tu amar ma'ruf tak boleh tertegak. Sebab tu mungkinlah banyak gerakan Islam banyak menekankan tentang part nahi munkar tu. Mungkin nanti Ustaz boleh jawab. Soalan kedua saya yang lanjutan juga, ketuanan syariat ni kena 100% ke Ustaz? Macam mana? Kena 100% ke? Ketuanan syariat sebab kita tengok pada zaman, dan ni pun zaman-zaman salah kan, di mana contohnya kisah Umar Al-Khattab tidak menegakkan hudud kerana banyaknya keadaan yang tidak mungkin darurat ketika itu dan sebagainya kan. So itu juga menjadi dalil orang kata Malaysia ni sebenarnya kita sedang mempraktiskan Islam secara keseluruhan, sebab kita dalam fasa darurat yang mana tidak boleh menegakkan Islam 100%, tapi dia tuan. Cuma isu tuan tu lah yang menjadi perbalahan. Saya ingat soalan nombor 2 nombor 1 tadi dah lupa dah. Saya ulang balik yang isu darurat tak darurat ni kita kena faham macam ni dan orang yang menyatakan kita sekarang ni melaksanakan Islam dalam keadaan darurat apa semua, tapi dari segi tindakan dia tidak betul. Maksudnya apa? Pertama sekali, soalan pertama tadi tentang ketuanan syarak tu 100% tidak kan? Soalan kedua. Pertama tadi nahi munkar dulu. Okey, baik. Yang kedua itu memang dia kena 100% ketuanan syarak, tak, dia adalah termasuk dalam usul akidah kan. Cuma ini kena faham betul-betul bila kita berada dalam situasi kita tidak berkuasa sepenuhnya, bukan bermaksud kita menafikan ketuanan syarak tu, tak boleh nafi. Ketuanan syarak tu di situ. Tetapi kita terpaksa dia serupa macam saya pernah tulis lah. Isunya sekarang ni bila kita tidak ada kuasa, dia umpama kita tak ada air untuk berwuduk lah kan. Kita terpaksa bertayamum. Dia namanya khilaful asli. Dia namanya al-istisna, pengecualian daripada kaedah umum. Dan kita kena ingat, itu adalah hukum sementara. Kita setiap kali nak solat, kena cari air dulu. Bila tak ada air, betul confirm tak ada air, baru boleh tayamum. Itu untuk zuhur, asalkan cari lagi. Jadi dalam isu sekarang ni, apa yang berlaku ialah mereka berkata tentang kita darurat, kita tidak ada kuasa penuhnya.
Tapi dalam masa sama dia pergi seorang calon-calon bukan Islam yang memang ultra sekular dan sebagainya. Jadi itulah bertentangan, seolah-olahnya macam kita dah lah bertayamum tak ada air kan. Apa yang dia buat ialah dia buang air yang ada walaupun ada sikit kan. Jadi kontradik. Sepatutnya hukum sementara ada sikit tu pun kita kena guna untuk berwuduk. Kalau seorang lah, kalau tak cukup dua orang, yang lain tu kena tayamum. Tapi sekarang ni air yang ada tu pun dia buang. Dia pergi kepada menyokong calon-calon bukan Islam. Bila saya sentuh sini, saya nak sentuh juga ada ustaz yang viral juga rakaman dia. Saya tak ingat, silap saya Ustaz Abdul Muin, saya tak ingat lah. Yang dia mengatakan bahawa sama saja undi calon bukan Islam ni sebab dua-dua blok ada orang kafir. Itu realiti sekarang, kita ada orang kafir bukan Islam menyertai dalam kuasa kan, kita berkongsi kuasa. Jadi sama je sana dengan sini. Itu pun tak betul. Sebab dalam Islam, dalam konteks kuasa ni, kalau kita nak bincang tentang kuasa, di sana ada namanya syaukah, di sana ada namanya darajat, tahap-tahap kuasa. Dan ada namanya dominasi. Jadi dalam dua blok ni, yang mana orang kafir lebih dominan? Macam sama kaedah syarak oleh Sultan Ulama Izzuddin Salam, antara orang fasik dengan lebih fasik, kita utamakan orang kurang fasik. Jadi dalam dua blok ini, yang mana orang kafir lebih dominan, kita kena utamakan yang kurang dominan. Jadi dia tak mudah-mudah dia cakap mana sama je, dua-dua sama je. Itu satu kesilapan manhajiah lah bagi saya. Jadi kalau kita tak pasti, jangan cakap benda-benda gitu, sebab dia melanggar kaedah syarak. So balik pada isu tadi, ketuhanan syarak itu dia kena 100%. Dan sama juga dalam darurat tadi tu, kita bertayamum itu, adakah dia menafikan ketuhanan syarak? Kita tayamum sebab Allah Ta'ala suruh. Betul? Kita balik kepada, dan kita berusaha untuk mencari air adalah kerana ketuhanan syarak. Jadi sekarang ni kita terpaksa terima musyarakah orang bukan Islam dalam perkongsian orang Islam bukan Islam dalam kuasa. Kita terpaksa. Tapi dalam masa sama kita nak kena mengukuhkan kuasa kita. Itu juga ketuhanan syarak. Kita nak pergi kepada total ketuhanan syarak. Itu juga ketuhanan syarak. Jadi jangan sampai tahap kita tak faham apa kita cakap, kita menaikkan orang bukan Islam yang dominan pula, yang lebih kuat. Kenapa? Tak syar'i sah. Itu tak syar'i, melanggar kaedah syarak. Dia maksudnya kita kena faham, seboleh mungkin kita kena kuatkan orang Islam. Seboleh mungkin kita kena pilih blok yang lebih dominan orang Islam. Sebagaimana seboleh mungkin cari air sebelum habisnya waktu untuk kita tayamum. Kiranya kaedah di sini adalah darurat tu kena disingkirkan, Ustaz, maksudnya. Ya, dia tak jadi hukum asal. Dia tak jadi hukum selama-lamanya. Dia adalah hukum sementara. Dan dia adalah hukum khilaful asli. Dia berlawanan daripada kehendak asal. Yang menarik analogi Ustaz tu, sebab bertayamum tu pun sebenarnya hukum syarak juga. Ya, betul. Kan, maknanya kalau kita terpaksa bermudah-mudahan sebab darurat dan sebagainya, masih lagi kena ikut panduan yang syarak dah berikan saya. Saya bagi contoh satu lagi. Betapa sebenarnya apa sahaja tingkah laku kita kena tunduk pada syarak ialah, contohnya antara dua hukum induk kaedah yang dikupas oleh Imam Qarafi dengan detail. Dia kata dalam konteks orang kafir, kita ada dua hukum induk yang selalu orang keliru. Dan dia syarah benda tu zaman dulu lagi kan. Artinya yang pertama, kita dari segi hukum induk, kita dituntut supaya berbuat baik kepada ahlu zimmah dan berlaku adil pada mereka. Tak boleh berlaku zalim. Itu hukum induk tu. Sebab apa hukum induk? Sebab dia ada banyak dalil dan banyak hukum terbit daripada situ. Yang kedua, hukum induk yang melarang kita daripada menyayangi mereka dan memuliakan mereka. Jadi kalau kita berbuat baik, dari segi logik manusia biasa, kita buat baik sebab kita sayang lah kan. Tapi Islam tak ajar macam tu. Kita tak boleh memuliakan mereka. Artinya dalam majlis apa-apa, dia datang kita pun berdiri. Tak boleh. Kalau ikut Imam Qarafi, dia sebut secara literally macam tu. Mereka ni orang kafir. Orang kafir. Dia datang ahlu zimmah lah. Ahlu zimmah. Yang tidak memerangi Islam. Menunduk kan Ustaz? Ya? Dalam dalil tu menunduk kan? Dia kena datang tunduk ataupun memberi penghormatan. Tak boleh. Tetapi kita dilarang daripada menzalimi mereka. So dua-dua tu adalah hukum induk. Perlu dipisahkan. Itu sebab kitab tu namanya Al-Furuq. Imam Qarafi dia nama Al-Furuq. Furuq ni pembeza. Jadi itu contoh bahawasanya dalam kita menangani situasi semasa ni, kita kena jelas betul-betul apa yang kita buat ni, adakah ibarat macam orang kata apa,
buka pintu kepada kambing bibi yang kita kurung ni bebas, sebebas-bebasnya buat apa yang patut. Maksudnya sekarang ni agama, sebab kita tak ada kuasa, kita buatlah apa yang patut. Tak. Kita terhad sebenarnya disebabkan kita tak ada kuasa sepenuhnya, kita terpaksa berkongsi kuasa, kita pergi kepada kaedah syarak yang lain pula. Itulah darurat apa semua tadi tu. Begitu. Dia kena jelas benda tu. Faham? InsyaAllah Bro Fah, perbincangan yang sangat mendalam. Next saya nak pergi kuasa pula Ustaz. Okay. Macam mana kita nak memahami kuasa? Adakah kuasa ni bererti semua benda orang Islam kena pegang? Ataupun kuasa ni adalah pangkat? Ataupun kuasa ni adalah Perdana Menteri? Apa yang kita nak istilahkan dengan kuasa ni? Bila Ustaz kata umat Islam tak ada kuasa, sebab tu tak boleh nak menegakkan ketuhanan syariat. Adakah dia semata-mata Perdana Menteri daripada awal sampai habis orang Islam? So, macam mana? Saya berjawab seolah-olah macam netizen bertanya lah. Dia sebelum menjawab soalan tu, saya nak jawab soalan yang ataupun kata-kata yang mengatakan ataupun yang berpada Islam sekadar individu dan keluarga tanpa membicarakan tentang kuasa. Benda ni ada dalam kalangan orang Islam kan. Jadi saya dah sebut tadi, dia tahu aman, maksudnya kembar kan. Jadi sebenarnya kalau kita tengok sirah Rasulullah SAW, kaji betul-betul, kita akan tengok Rasulullah SAW berusaha untuk dapatkan kuasa sejak daripada tahun keempat kebangkitan. Tahun keempat. Jadi tak betul yang mengatakan bahawa terjadinya Rasulullah sebagai ketua negara di Madinah tu secara tak sengaja. Tak. Itu salah, betul-betul salah. Sebab sebab apa? Sebab tadi tu kuasa adalah, kalau kata Ibnu Ashur, mutawatir, Islam mesti berkuasa. Dan orang Muslim mesti berkuasa mengatasi orang kafir. Mutawatir dia punya dalilnya. Dan kalau Imam Juwaini mengatakan itu ijma'. Maknanya tak ada siapa boleh mengatakan Islam tak perlu berkuasa, tak boleh. Dan dari segi pembuktian tingkah laku Rasulullah SAW, Rasulullah usahakan daripada tahun keempat kebangkitan. Nanti kata Rasulullah pergi jumpa masyarakat masa itu, menawarkan Islam, qulu la ilaha illallah, tamliku al-arab wal ajam, atau kama qal, kamu sebutlah la ilaha illallah, kamu menjadi raja kepada orang Arab dan ajam. Raja maksudnya menguasai, berkuasa. Dan kuasa yang ditargetkan oleh Rasulullah SAW masa itu ialah melindungi diri baginda SAW. Tak ada siapa boleh melindungi Rasulullah. Rasulullah tanya pun, pergi ke Taif minta perlindungan. Man yu'i ni kan, setiap pintu di Mekah itu Rasulullah ketuk, minta sesiapa yang boleh melindungi dakwah baginda SAW. Jadi bila sebut melindungi, dia adalah kuasa. Kan? Berutusan sampai kepada Bai'ah Aqabah. Kita tengok Bai'ah Aqabah kedua. Isi perjanjian tu mengenai kuasa. Jadi salahlah orang yang mengatakan bahawa tak sengaja kan. Tak betul. Kemudian jadi Rasulullah SAW bila dah berkuasa di Madinah itu tak cukup dengan itu saja. Tapi Rasulullah SAW sampai ke tahap selepas daripada fasa mempertahankan kuasa, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq kan. Habis fasa mempertahankan kuasa itu, Rasulullah pergi kepada memperluaskan kuasa. Dan kalau kita tengok kepada taksil syar'i ni, tengok pada kupasan Imam Syatib'i dalam bab-bab macam ni, dia analogi mudahnya ialah kalau kita dah ada rumah, kita kena buat pagar. Maksudnya kalau orang nak meruntuhkan rumah kita, mengukuhkan negara, dia kena melepasi satu lapisan yang awal daripada itu. Jadi Rasulullah SAW buat apa? Bukan sekadar kuasa di Madinah, bahkan Rasulullah menundukkan seluruh semenanjung tanah Arab itu di bawah kuasa Madinah, walaupun mereka tak masuk Islam. Dan itu yang turunnya surah Taubah. Bila sampai pada penghujung hayat Rasulullah SAW itu, turunnya surah Taubah yang mengetepikan semua perjanjian. Yang mana ada tempoh, habis tempoh dia kena tunduk masuk Islam ataupun tunduk kepada kuasa Madinah. Istilahnya begitu. Dan Imam Juwaini dia jelas disebut kuasa ini okey. Fungsi antara fungsi khalifah ketua negara ialah dia hifzuddin hirasatuddin wa siyasatu dunya bihin, menjaga agama dan mentadbir negara dengan mentadbir dunia dengan agama. Salah satu daripada pendetailan dia, dan itu adalah perkara pokok bagi Imam Juwaini, dia kata ialah berdakwah kepada orang kafir. Negara kena berdakwah pada orang kafir ni. Dengan hujah-hujah apa semua. Bukannya individu NGO, tak. Negara kena berdakwah kepada penduduk dia yang bukan beragama Islam.
Jakim dengan apa, Ustaz? hujah-hujah. Jakim lah. Contohlah kan. Ikim. Jadi, dan kalau orang kafir tu tak terima juga Islam, tanggungjawab khalifah, ketua negara, pemerintah supaya menjadikan mereka itu musalim. Musalim intinya akur, tunduk, berdamai, tidak menentang. Jadi akurlah, tunduk kepada kuasa Islam. So dia panggil muslim atau musalim. Sama ada muslim ataupun dia musalim. Itu kuasa yang dituntut oleh syarak. Kan? Kemudian dari segi kuasa lagi, kalau kita tengokkan perbincangan Imam Juwaini ini menarik satu lagi. Dalam bab politik ni, Islam dia dalam membicarakan tentang politik, dia bermula dengan benda-benda yang qat'i dulu. Benda-benda yang yakin, yang pasti, yang memang jelas. Berbanding dengan falsafah barat. Falsafah politik barat atau falsafah apa saja berkaitan dengan barat ni, dia bermula dengan skepticism. Maksudnya syak tentang sesuatu. Sampai tahap kita ni wujud pun dia boleh syakkan lagi sebab dia nak berfalsafah kan. Dan itulah lahirnya dengan gender ketiga, keempat, kelima apa semua ni. Sebab benda yang clearly depan mata entah lelaki perempuan, dia persoalkan lagi. So itu falsafah cara fikir barat. Tapi Islam tak, dia bermula dengan benda yang yakin depan mata. Kita wujud tak wujud, yang pasti lelaki, perempuan, okey. So sama dengan politik. Jadi Imam Al-Juwaini, dia dalam kitab dia tu, antara permulaan dia tulis benda yang pastinya dalam dia membicarakan tentang cara pelantikan al-imam. Al-imam katanya khalifah. Ada benda-benda pasti dia kata. Dia senaraikan antara benda yang pasti, yang qat'i, yang ijma' dia kata. Orang kafir tak terlibat. Orang kafir tak boleh? Tak terlibat langsung. Dalam proses pelantikan tu? Ya. Tak terlibat Maksudnya langsung. tak boleh mengundi lah? Bukan saja tak boleh ketua. Mengundi pun tak ada. Mengundi pun tak ada? Betul. Bahkan dalam tu dia kata, wanita pun tak terlibat. Ijma' dia kata. Dan diketahui secara qat'i. Boleh rujuk balik kitab Al-Riyasi. Cuma kita kena faham, dari segi amalan para sahabat pula, Abdul Rahman bin Auf, ketika selepas Sayyidina Umar kena tikam, jadi Sayyidina Umar lantik 6 orang kan. Termasuk Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni dia pun cerdik juga kan. Dia tak nak dilantik, aku jadi moderator lah kan. Dia jadi untuk memudahkan cara kan perbincangan. Jadi Abdul Rahman bin Auf ni dalam masa tempoh beberapa hari tu, dia round penduduk Madinah tu, termasuk tanya pandangan orang perempuan. Jadi macam mana kita nak gabungkan antara apa yang dikata oleh Imam Juwaini, orang perempuan tak terlibat dalam pelantikan itu, dengan apa yang dilakukan oleh Abdul Rahman bin Auf. Maksudnya ialah orang perempuan ni dia ambil pandangan dia, tinjauan pendapat. Tetapi mereka tak terlibat dalam memilih dan melantik siapa. Mereka hanya beri pandangan. Kemudian ahlul halli wal aqdi ni nak kata kuasa itu pada mereka. Kuasa mereka ialah melantik dan memecat. Jadi mereka ini yang akan memilih siapa dan melantik. Jadi kembali pada isu tadi, orang perempuan terlibat tetapi dia tak terlibat secara direct melantik. Dia hanya diambil pandangannya dan dirumuskan oleh ahlul halli wal aqdi. Di sini juga kita faham tak semua orang terlibat dalam memilih dan melantik ketua. Apa yang berlaku dalam sistem demokrasi ini sebenarnya tidak Islamik. Tidak betul dengan Islam. Cuma sama yang tadi. Itu yang ada, kita bertayamum lah. Kan, kaedah syarak kalau kita tak terlibat dalam pilihan raya, lagi memudaratkan lagi. Betul. Kan? Betul. So apa tadi kita asal tadi bincang pasal apa tu? Pasal kuasa ni apa istilahnya? Macam mana nak menegakkan kuasa? Jadi ni berkenaan kuasa kan. So yang pertama ialah ijma' ulama, dan Ibn Ashur kata dalilnya terlalu banyak sehingga dia kata mutawatir, Muslim ataupun Islam menuntut umat Islam agar berkuasa mutlak. Dia tak ada share, tak ada kongsi kuasa dengan orang kafir. Itu asal, hukum asal. Jadi apa yang berlaku sekarang ni adalah khilaful asli. Dia adalah istisna. Dia pergi kepada hukum pengecualian, hajiat dan daruriyat dan sebagainya lah. Jadi kalau tanya soal orang kafir langsung tak ada bahagian lah kuasa ni, memang tak ada. Tapi ada satu apa nama tu, hujah lah Ustaz. Mungkin Ustaz pun boleh menjawab kat sini. Dia menggunakan kisah siapa tu yang dekat Habsyah tu, yang Najashi. Najashi. Dia masuk Islam, tapi dia dalam keadaan dia sebagai ketua negara, tapi dia tidak menegakkan Islam. Kuasa Islam lah. Walhal dia boleh dan mampu. Apa pandangan Ustaz? Adakah Najashi dia faham tentang kuasa? Jadi dia faham tentang ketuanan syarak pada diri dia, tetapi kaedah-kaedah untuk memerintah, menguasakan ketuanan syarak itu mungkin dia tidak
mengetahuinya, wallahu alam, sebab dia tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Kan? Cuma dia Islam lah. Jadi itu satu Tidak boleh dijadikan kias yang tak kena. Kita kena refer kepada perbuatan Rasulullah SAW, perbuatan Khulafa ar-Rasyidin, baru kuat perbincangan kita itu. Jadi kembali balik pada isu tadi, kalau kita kata orang kafir itu tidak diberi kuasa, tak adil lah. Adil sebenarnya. Sebenarnya kita mentadbir orang kafir itu lebih adil. Sebab kuasa ni bukan privilege sebenarnya. Itu cara fikir orang sekarang lah. Kuasa itu habuan. Sedangkan dalam Islam tak ajar macam tu. Dan kita kena ajar, kita orang Islam ni adalah pemimpin. Dia kena ajar umat manusia bahawa kuasa bukan tashrif, bukan satu benda untuk dapat habuan. Tapi kuasa adalah satu amanah yang kalau ikut Imam Syatibi, kuasa ini, orang yang berkuasa, dia sama dengan dia solat. Solat itu adalah satu ibadat yang kita tak ada habuan untuk diri kita. Contohnya kalau kita makan kita ibadat. Ada habuan untuk diri kita, kita kenyang kan. Tapi solat ni tak ada habuan untuk hamba langsung. Memang Allah Ta'ala saja. Mentadbir negara sama dengan solat. Dia termasuklah maqasid syariah asliyah, dia panggil maqasid asliyah. Dia tak ada habuan untuk hamba. Jadi orang sekarang faham macam tu ke? Tak ada. Dia nak kuasa tu untuk dia dapat habuan dia. Dia terbalik habis. Dunia yang kita hidup pada hari ni. Mungkin sebab itulah Ustaz, ada yang berpandangan tak salah untuk kita pilih orang kafir sebagai pemimpin. Sebab nampak bila orang Melayu jadi pemimpin ni korup. Itu persepsi. Betul tak? Betul tu. Walaupun akidahnya Islam. Mereka menggunakan alasan itu. Sebab tu tadi timbul hujah antara Islam pemimpin yang korup dengan kafir yang adil. Sebab mereka melihat corruption apa semua, governance. Dia macam mana pun analisis akal terhadap realiti, macam mana saya sebut tadi, akal ni terbatas. Jadi macam mana pun kita cerdik, kita kena tunduk kepada wahyu. Dan kaedah syarak yang mengatakan bahawa antara orang fasik dan lebih fasik itu yang disebut oleh Sultan Ulama Izzuddin Salam, dia adalah hukum induk. Jadi kalaulah fasik dengan lebih fasik pun diutamakan orang kurang fasik, ini kan pula orang kafir dengan orang Islam. Jadi itu satu persoalan yang sepatutnya settle awal lagi dah. Tetapi disebabkan kita hidup zaman fitnah ni, orang cakap ikut suka dia. Jadi benda tu memang berkesan dalam mengelirukan ramai orang. Dan dalam konteks sekarang juga, orang tak melihat kepada individu juga, orang melihat pada parti pula Ustaz. Ya, betul. Parti mana yang mengangkat Islam dan parti mana yang tidak mengangkat Islam. Adakah itu sepatutnya yang perlu dia dilihat? satu lagi penting kat sini ialah tentang bila sebut kuasa. Asalnya Islam menuntut umat Islam berkuasa mutlak. Bila tidak berkuasa mutlak, dia ada kadar kita boleh nak sebut kompromi, mungkin sesuai kita, saya tak pastilah. Tapi nak ceritanya, boleh orang kafir menjadi menteri ke apa ke kan. Tapi dengan syarat kita dominan. Dia ada istilah dominan. Benda ni ada asal syarak ke? Ada. Di mana ulama silam, antaranya Imam Juwaini, Imam Ghazali, Ibnu Jama'ah, Ibnu Khaldun, bercakap tentang namanya syaukah. Ibnu Khaldun disebut asabiyah, yang dia sendiri mendefinisikan sebagai syaukah. Syaukah ni apa? Syaukah ni adalah keupayaan untuk menundukkan pesaing, menundukkan pihak lain, orang kafir terutamanya, tanpa sebarang huru-hara dan kekacauan. Maknanya dominan lah. Kan? Dia boleh berada. Dan kalau kita tengok konsep syaukah ni, dia bukan kuasa mutlak. Sebab Imam Juwaini membicarakan syaukah dalam kitab Al-Ghiyasi itu ada 8 tempat, dan dia tulis kitab Al-Ghiyasi ini ketika perebutan berlaku antara dalam khilafah itu sendiri, berlaku perebutan kuasa. Jadi maksudnya siapa yang berkuasa tu dia tidak berkuasa mutlak, dia ada kepembangkangan masa tu kan. Dia panggil buruh dan sebagainya. Tapi dia kata syarat dia mesti syaukah, itu dia punya neraca dia. Jadi kalau kita nak membenarkan orang bukan Islam untuk menjawab jawatan, hatta menteri sekalipun, kita kena pastikan orang Islam yang ada syaukah. Dan kita dalam konteks Malaysia, kita tak ada. Ekonomi di tangan orang lain. Dah lah ekonomi di tangan orang lain. Kemudian dalam politik, macam yang kita cakap tadi, dah berpecah, dah lemah. Kita memangkinkan kuasa orang bukan Islam pula. Jadi, semakin melemah lah kita. So, nak cakap pasal syaukah tu jauh lagi lah. Itu. Kalau bercakap tentang realiti semasa lah, sebab kita nak make sure apa kita bincangkan ni pragmatik. Okay. Kita tengok sistem demokrasi kat Malaysia ni not anytime soon lah akan boleh dihilangkan.
PRU 16, 17, 18 masih lagi mengamalkan demokrasi. Tapi mengambil roh dan semangat nak menegakkan negeri Islam tu, apa benda yang saya, Brofa, audiens kita boleh laksanakan untuk Ustaz faham soalan tu? Dia kembali balik pada soalan tadilah, kuasa itu apa. Kan? Jadi ramai orang faham kuasa ni kursi parlimen, kursi Dewan Undangan Negeri. Sedangkan realiti semasa bukan di Malaysia saja, bahkan dunia, sebagai contoh ni di Amerika, sebuah negara demokrasi kan, sebenarnya dikuasai oleh minoriti. Minoriti yang ada duit, kuasa ekonomi. Jadi kita kena faham sebenarnya kuasa tu apa kan. Jadi kalau kita tengok dalam zaman Rasulullah SAW pun, Rasulullah SAW berkuasa di Madinah. Apa yang Rasulullah SAW buat antara yang awal ialah dapatkan balik harta daripada pasar tu satu hal. Yang mana harta yang ditinggalkan di Mekah sehingga berlakunya perang Badar. Kan? Sebab kekuatan ekonomi itu penting. Dia asas kepada kekuatan politik sebenarnya. Itu sebabnya demokrasi pernah dalam banyak kajian sebenarnya pernah saya jumpa kajian tentang Afrika Selatan. Dia panggil kapitalisme yang menyamar sebagai demokrasi. Maksudnya betul satu orang satu undi, tetapi negara Afrika Selatan tu dah dikuasai oleh kapitalis, orang putih kan. Tanah-tanah semua dimiliki oleh orang putih. Walaupun setiap orang warga Afrika Selatan tu ada hak mengundi. Samalah dengan di Malaysia. Jadi bila kita cakap pasal kuasa ni luas daripada itu lagi. Jadi antaranya adalah kuasa ekonomi. Dan kuasa ekonomi pula kalau kita detailkan lagi ialah isu mandiri kita. Kita ni hidup bergantung kepada orang, mana tak ada kuasa lah. Walaupun kita ada kerusi. Kita ada kerusi parlimen tapi kita tak ada kuasa bila beras kita dikuasai oleh orang kafir. Saya sebut orang kafir lah ya. Sebab benda tu tak boleh diterima. Makanan asasi kita dikuasai oleh orang kafir. Sesiapa yang membenarkan benda ini berlaku, bagi saya dia adalah khianat kepada Islam. Sebab tuntutan berkuasa itu jelas. Dan kita susah cakap berkuasa melaksanakan hudud. Tak, kita tak cakap pasal tu. Kita kata berkuasa untuk mempunyai makanan yang kita kontrol sendiri. Kalau kita benarkan orang kafir menguasai, kita mengkhianati umat Islam. Jadi beras, apa lagi? Telur, ayam, minyak masak, semua orang kafir yang kuasai. Itu keadaan yang tidak boleh diterima. So nak cakap pasal kuasa, apa yang kita boleh buat? Kan? Kita kena keluar daripada keadaan keselesaan bergantung kepada orang lain dalam provide kita punya makanan pada kita sendiri. Membuat sendiri. Ya. Jadi dan benda ni susah ke? Bagi saya tak susah. Maksudnya benda tu hanya perlukan kepada kerjasama, kesepakatan, dia bersifat kekuatan sosial orang Islam tu sendiri. Kan? Kalau mereka ada kekuatan duit, kita kena mobilize kekuatan sosial, kesepakatan. Contohnya saya pernah tulis juga, berapa banyak institusi Islam swasta milik orang Islam. Orang Islam sendiri yang control institusi itu macam Tahfiz apa semua ni kan. Kenapa tidak ada kerjasama dari sudut dia orang ni makan ayam tak? Ke tak makan ayam? Ayam tu ambil daripada mana? Boleh tak kesepakatan di situ untuk support penternak-penternak ayam Melayu kita? Saya rasa kalau itu saja pun dah cukup untuk bagi contoh ayam bismi ke boleh hidup dengan lebih ni strong kan. Sebagai contoh lah kan. Bukan nak promote syarikat tu, tapi nak ceritanya ramai. Dia isu dia orang yang Muslim yang menjadi nak jadi provide kepada makanan asasi, makanan biasa, sayur ke apa ke, dia tak boleh masuk pasaran. Dia masuk pasar je, pasar tu dah dikontrol oleh orang kafir. Jadi benda tu balik-balik pada isu apa? Isu kesepakatan komuniti untuk membeli sesama kita. Jadi bila cakap benda ni nampak macam ekstrim, memang kita kena ekstrim macam tu. Walak sesama kita, itulah maksudnya walak. Kita mengutamakan orang Islam daripada orang bukan Islam. Macam JSB pula nanti Ustaz orang kata. Itu kultus. Kultus ni maksudnya mendewakan pemimpin. Tak, maksudnya dia punya ekonomi dia tu dekat dengan sesama mereka. Memang kalau kita cakap pasal mengutamakan orang Islam, itu adalah hukum induk dalam Islam. Hukum induk dalam syarak. Walak mukmin dengan mukmin, orang kafir dengan kafir. Itu konsisten. Kita buka Qurannya daripada awal lagi. Allah Ta'ala bagi tahu ada orang mukmin, ada orang munafik, ada orang kafir. Kemudian benda tu berterusan. Kan auliya ba'dhum ba'dhin kan sebagainya kan. Ayat terlalu banyak.
So memang konsep kita hidup sesama kita. Tetapi kita hidup sesama kita tak mematikan orang lain. Kita tidak menzalimi orang lain. Kita tidak membunuh orang lain macam Yahudi faham agama dia. Tapi kita hidup sesama kita kuat, kita bagi keberkatan, kita bagi kebahagiaan pada mereka. Itu bezanya Islam. Saya rasa ada sesuai kalau kita rehat sekejap. Mungkin sebab kita nak masuk dua topik lagi lepas ni, syura dengan maslahah. Cuma tak tahan satu soalan. Kena rehat juga ni. Tapi mungkin soalan ni mungkin Ustaz boleh jawab secara ringkas dulu sebelum kita rehat. Pertama, berdasarkan apa yang kita bincang ni, saya perasan lah satu term yang orang selalu salah guna, toleransi. Okay. So bila dia faham toleransi tu, semua benda kena share, semua benda kena menganggap semua orang mempunyai hak yang sama macam kita. Walhal dalam Islam yang penekanan toleransi tu adalah supaya tidak menzalimi kan Ustaz. Betul. Itu pertama. Mungkin Ustaz boleh komen. Yang kedua adalah bila sebut tak boleh tu kata tak boleh tahan. Sebut pasal kuasa kan. Kuasa ni ada banyak cara boleh dapat Ustaz. Ada kuasa secara syar'i, ada secara tak syar'i kan. Yang masuk yang kita nak tekankan ni pula, takut kita sebab sembang pasal kuasa, pendengar salah faham, Islam ni tak kisah syar'i tak syar'i, yang penting dapat kuasa. Itulah mungkin dua benda yang saya boleh komen lah. Yang pertama sekali ialah tentang toleransi. Saya tak ingat tahun bila, 7 tahun dulu ke, saya buka buku silibus tingkatan 5 pelajaran agama Islam, tajuk toleransi. Saya teliti, tak ada apa sandaran syarak pun kat situ. Dan memang pun kalau kita tengok refer balik, dia macam ni, bila kita nak tahu Islam, kita kena baca Islam tu dulu, baru baca tentang realiti. Jadi realiti ni letak kat mana, dia punya sambungan, dia port dia kat mana kan. Bukan kita cari yang ni ambil port dia kat sini, mendalilkan. Tak betul. So kalau cakap pasal toleransi, dia tak ada dalam istilah syarak sebenarnya. Yang ada ialah samhah. Samhah itu kalau ikut Ibnu Ashur, dia adalah mengenai mudah. Islam ini mudah, bukan menyusahkan. Islam ini dia bersederhana kan. Jadi balik pada isu tadi, kalaulah toleransi itu dengan maksud kita bersikap adil kepada orang kafir, itu bab adil lah, masuk dalam bab adil. Kita ada istilah syarak adil di situ. Masuk dalam bab hukuk ahlul zimmah kan. Kenapa ahlul zimmah? Tak boleh buang ahlul zimmah tu, sebab itu ada muasafat tertentu yang syarak tentukan. Orang kafir tu ada dua, satu harbi, satu ahlul zimmah. Ni pun satu hal juga. Dr. Mazli pernah sebut tak boleh pakai dah darul harbi, kafir harbi tak boleh pakai dah. Tak betul. Sebab benda itu masih relevan. Sebab kalau dia sebab dia refer kafir harbi itulah orang yang angkat senjata. Di Malaysia ni tak ada orang kafir yang angkat senjata dah, komunis dulu je. Tapi dia salah faham dari sudut memusuhi Islam itu ada pelbagai bentuk. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Jadi orang kafir memerangi Islam ni ada banyak. Kalau dia memerangi Islam dari sudut politik yang mendukung secularism, pure secularism dan liberalism, socialism yang bukan Islam ni, memang dia bawa ideologi itu dengan erti kata dia akan menjadikan Islam itu isu individu, peribadi, bukan soal negara. Dia memang memerangi intipati Islam. Tapi dari sudut politik, masa kita kena lawan dia dari sudut politik. Bukan kita pergi tahaluf pula dengan dia, pergi bersama dia. Itu tak betul lah tu. Dan saya pun pelik juga bekas pensyarah usul fiqh bercakap tentang benda tu. Dari segi kaedah syarak ni salah. Jadi dengan sendirinya menjawab soalan tadilah. Kan, kita nak kuasa, kita tak kira syar'i tak syar'i. So isu dia adalah famani' atada 'alaikum. Tu maksudnya kita akan lawan mengikut kaedah yang ada. Kalau dia lawan dari segi politik, kita lawan dari segi politik. Dan yang paling penting, kemungkinan kita dah sentuh sedikit tentang perkara keempat, iaitu maslahah. Isu pertimbangan antara maslahah. Artinya kalau kita nak kuasa, kita guna senjata, apa yang kita dapat? Kan, kita dapat mafsadah kan, kita dapat manfaat. Kan, kalau ikutkan, dia akan membawa kepada kacau bilau, dan itu adalah merupakan maqasid syarak dalam adanya tuntutan syarak agar adanya pemimpin ialah supaya mengelak daripada keadaan huru-hara. Jadi kalau kita sendiri timbulkan huru-hara, maknanya kita buat sesuatu yang meruntuhkan maqasid syarak dalam bab imamah, dalam bab pemerintahan. Islam dan kalau kita keluarkan hukum, banyak hukum-hukum semuanya menunjukkan apa? Kerana contohnya katakan, kita ada imam mafdul. Berbanding di sana ada lelaki yang afdal. Boleh tak turunkan imam mafdul tu?
benda ni dibincang oleh Imam Juwaini. Imam Mafdul apa Ustaz? Mafdul ni maksudnya dia Tak kurang baik. Kurang baik. Ada yang lebih baik. Hmm. Boleh tak turunkan dia tu? Jadi Imam Juwaini kata kalau yang dia tu Mafdul kurang baik tapi dia ada syaukah, dia ada kekuatan, kalau kita nak turunkan dia akan jadi huru hara, Tak boleh lah. tak payah turunkan. So point dia huru hara apa semua tu benda besar dalam syarak. Jadi kalau ada orang yang cuba untuk melemparkan imej buruk kepada Islamis, Islamis ni ganas apa semuanya, bermakna dia tak faham Islam. Dan kemungkinan ada lah kalangan Islamis pun tak faham benda tu. Ya. Dan jadi balik pada kesimpulan tadi, kita kita menggunakan wasilah yang mereka gunakan, tetapi sekali-kali tidak sepatutnya ada dalam mentaliti kita bahawa kuasa ni bagilah pada Ustaz. Kuasa yang hilang daripada tangan kita kena dapatkan balik. Banner diri kita untuk berkuasa semula. Baik. Cantik. Kita rehat sekejap Kita rehat sekejap. dan kita Tone down sambung sikit. Supaya nak recover balik. Okay. Bertemu kita semula dalam podcast Iman Sekejap, perbincangan yang sangat hangat dan kita harap audiens pun dapat appreciate lah seperti mana kami dekat sini sangat teruja dalam perbincangan ni. Nampak berpeluh lah cik kau. Tak perlu ada aircon. Jadi Peluh Ustaz, kalau hati. kita boleh sambung Ustaz Eh. sebab kita pun tak nak lengahkan masa. So kita dah masuk bab ketuhanan syarak, kita dah masuk bab apa tu Syaukah kuasa. kuasa. So sekarang kita nak tengok yang ketiga dan keempat sebab kita masih lagi dalam rangka apakah definisi ataupun apa yang dimaksudkan dengan konsep negara Islam. So yang ketiga syura tu Ustaz. So macam mana kita nak lihat peranan syura dalam sebuah negara Islam yang sebenar? Baik, ramai orang keliru antara syura dengan demokrasi dan yang menyatakan bahawa demokrasi ada dalam Islam, iaitulah syura. Jadi itu tak betul sebenarnya kan. Sebab pertama sekali tak betul kerana syura ni dia ada ketuhanan syarak. Ketuhanan syarak ni benda yang Core. core. Macam mana pun kita nak bincang, tak boleh kita nak buat keputusan yang melanggar syarak. Kan? So itu pertama ciri syura. Ciri yang kedua syura ialah syura dia menuju ke arah kesepakatan. Itu dia punya matlamat dia. Adapun demokrasi dia matlamat dia adalah kebebasan individu. Itu prinsip utama dia adalah kebebasan individu, kebebasan bersuara dan sebagainya kan. Dalam Islam ada kebebasan bersuara tapi bila cakap pasal syura dia bukan mengenai kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara di situ adalah wasilah. Yang dia nak capai ialah apa? Kesepakatan. Ini ramai orang terlepas pandang. Maksudnya kita syura. Lepas tu masing-masing bertindak ikut masing-masing lah. Ada yang berpendapat bahawa Islam bagi dia macam ni, Islam dia bagi macam ni. Tak. Kita bersyura kerana kita nak dapatkan kesepakatan untuk menguatkan umat Islam. Jadi dua tu pun dah cukup mengatakan bahawa tidak ada persamaan antara demokrasi dan syura. Mungkin persamaan dari sudut perbincangan lah kot, berlaku perbincangan kan, bukan Discussion. macam diktator, discussion. Satu lagi, bila sebut syura dia ada ketuhanan syarak, maksudnya ialah poin apa saya lupa dah tadi. Tak apalah tu lupa, skip. Okey, Ustaz, dalam konteks Malaysia, siapa yang bersyura Ustaz? Jemaah menteri ke macam mana? Parlimen Kita nak ke? bagi nampak, kita nak bagi nampak praktikal. Dia sebenarnya syura ni satu kata kerja, dan benda tu berlaku dalam banyak format lah. Sekali lagi kita bercakap tentang isi, kita cakap pasal bekas Cawan. lah kan, cawan. Jadi kita boleh kata parlimen bersyura boleh, tak ada masalah. Dalam konteks itu maknanya berbincang lah kan. Dan perbincangan ni berlaku secara tertutup, secara terbuka, whatever kan. Tapi sekali lagi kita kena jawab soalan tadilah kan, adakah perbincangan itu sampai tahap memutuskan perkara-perkara yang bertentangan dengan syarak. Kan kaedah-kaedah syarak, antara kaedah syarak ialah menjaga nyawa. Itu termasuk dalam kulliyat syariah dia panggil. Benda yang induk dalam syarak menjaga nyawa. Tapi macam mana kalau kabinet memutuskan tidak mengharamkan vape, tidak mengharamkan rokok, itu tidakkah dia bertentangan dengan kulliyat syariah? Syarak lah. Kan? Kalau ikutkan mempertuankan syarak, semua benda tu tak boleh. Tapi atas alasan apa? Atas alasan ekonomi. Ekonomi itu jatuh daripada menjaga harta, jauh tu ke belakang tu. Di situ ada tahap-tahap dia. So benda macam ni, benda-benda Masalah yang kasino Ustaz kan, semua judi semua kan. masuk kan. Kalau kita nak Duit mengutamakan tax.
Jadi sekarang ni zaman material. Orang mengutamakan materialistik sebenarnya. Cuma dia hiaslah hujah material itu dengan hujah-hujah syarak. Oh ni untuk apa orang kata harmoni, untuk kita jangan merempat, kita bla 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 kan, untuk menghalalkan benda yang haram atas dasar itu. Sedangkan benda itu bertentangan dengan kaedah syarak yang lebih aula, menjaga kesihatan pun tak lepas. Ada juga yang menggunakan maqasid syariah itu sendiri Ustaz untuk menghalalkan benda yang tak syar'i. Sebab dia kata kita tak boleh nak buat hudud sebab dalam keadaan sekarang yang lebih penting adalah menjaga agama supaya tidak difitnah. Kalau buat benda ni akan menimbulkan fitnah. Dia kalau kita cakap pasal maqasid syarak tak boleh melaksanakan hudud, spesifik hudud lah katakan kita tak boleh buat sebab kita tak ada wasilah untuk mencapai maqasid itu. Wasilah itulah kuasa. Kita ada kuasa untuk mencapai maqasid. Pelaksanaan hudud tu adalah maqasid. Sebab apa yang Allah Ta'ala nak itu maqasid. Kan? Allah Ta'ala suruh solat, menegakkan solat tu maqasid. Sebaliknya solat itu mengikuti Allah Ta'ala pun maqasid. Jadi nak melaksanakan hudud tak boleh apa? Sebab apa? Wasilah tak ada. Wasilah kuasa lah. Kita dah bincang tadi. Kuasa kan, dah bincang tadi kan. Jadi kenapa perlu timbul kita nak jaga image apa semua? Ini semua tak perlu. Tak ada apa dalam Islam ni yang perlu dimalukan. Itu clear patutnya. Kan? Ustaz, saya nak make sure pemahaman saya betul. So contohlah dalam parlimen ni bersyura dan di dalam tu ada ahli-ahli parlimen bukan Islam, kafir. Ni kita ambil istisna lah ni. Istisna maksudnya kita dah ada pengecualian. Tetapi ahli parlimen kafir ni mereka tunduk kepada keturunan syarak. Mereka tak kisah bahawa keputusan-keputusan yang dilakukan ni adalah berdasarkan syarak. Dalam hal itu dibolehkanlah. Contohnya apa Contoh sekarang tak adalah. Sebab in future contoh. Kalau dialah boleh lah, tak ada masalah. Tapi sekadar ilmu yang kita faham, maknanya berdasarkan pada analisis, kita tengok perangai kan, behavior 20 tahun, puluhan tahun lah behavior ahli politik bukan Islam ni, dia material. Yang penting dia dapat ekonomi dia, dapat kehidupan dunia dia lah kan. Tak ada kaitan agama ni apa semua ni. So mungkin juga soalan saya terkait juga tadi, apa ciri-ciri syura yang boleh menegakkan syariah tu Ustaz? Macam tadi Ustaz ada sebut tadi ahlul ahli wal aqdi yang tadi kan. Lepas tu antara aqdi, antaranya pula tak boleh mengambil perempuan sebagai ahli syura. Pandangan Imam Al-Jawaini kan, boleh mengambil apa bukan ahli syura. Boleh perempuan jadi ahli syura, tak ada masalah. Tapi ahlul halli ni maknanya yang melantik itu. Contoh sekarang ni agung melantik kan. Dia tak boleh perempuan melantik tu. Kalau ada agung perempuan nanti tu satu perbincangan lah. So mengambil tinjauan, mengambil pendapat tu dikira sebagai syura. Syura. Okay. Tak ada isu. Jangan salah faham message orang perempuan tak ada syura lah. Kena kecam ahlul halli. Itulah tadi sebab macam tak jelas sangat tadi. So mungkin Ustaz boleh tekankan lagi sekali. Contoh macam syura-syura yang kita katakan, sebab dia terkait jugalah dengan isu-isu ketaksuban sebahagian orang kepada pemimpin, mungkin sebab tidak berlakunya syura. Tapi dia kata kami ada meeting, kami ada ni apa semua. Macam mana? Dia macam ni satu benda yang saya tak sebut tadi ialah mengenai siapa yang melantik pemimpin. Ahlul halli wa aqdi tadi lah. Jadi dia ada 2 poin kat situ. Pertama sekali, siapa yang layak menjadi ahlul halli wal aqdi dalam Islam. Dan kalau kita tengok perbincangan ulama, dia sebenarnya tak jauh lari daripada sifat orang yang layak untuk menjadi imam. Ni konteks sekarang kira nak melantik orang parlimen lah contoh ahli parlimen. Dalam Islam dia letak pemilihan ketua negara tu agung. Maksudnya kalau kita nak pilih di sini ahli parlimen tu adalah ahlul halli wal aqdi. Okey. Sekarang ni separate of power. Betul. Jadi sebenarnya benda tu asalnya satu je. Tapi nak cerita pasal separate of power boleh bincang lah tu. Itu tajuk lain lah. Tapi saya nak ceritanya ialah siapakah dia orang yang melantik. Poin pertama sekali, dia bukan melibatkan semua rakyat. Macam sekarang ni umur 18 tahun ke atas, tak kisah lelaki perempuan, tak kisah kafir ke muslim, itu semua borongan. Tapi Islam tak macam tu. Islam dia orang-orang tertentu sahaja. Yang mana sifat dia kena rujuk balik sifat atau kelayakan untuk menjadi al-imam, menjadi khalifah. Sama. Dia tak jauh beza. Itu sebabnya 6 orang dilantik oleh Sayyidina Umar tu sama je tu. Cuma yang kedua, poin kedua ialah dari segi bilangan. Di sini timbulnya isu syaukah. Imam Juwaini buat kesimpulan bahawasanya yang penting bukan angka 40 orang ke 12 orang ke tak. Yang pentingnya orang yang memilih dan melantik khalifah itu dia ada syaukah.
orang tak bantah keputusan dia. Kalau bantah pun tak ke mana. Itu point dia. Jadi satu bagi saya lah, kebanyakan orang tak faham tentang benda ni kan. Dan bila kata sekarang ni syarak lah, ikut syarak lah, sebab kita buat pemilihan undi ni kembali balik pada apa yang saya sebut tadi. Apa yang berlaku ni adalah macam kita ambil tayamum saja. Dia tidak. Itu sebabnya kita tengok orang penagih dadah pun boleh mengundi. Pelacur kan. Islam tak kira macam tu. Kalau kita faham Islam pun takkan macam tu kot. Memang pun. Okay, boleh. Baki masa yang tinggal berapa minit lagi ni, kita nak bincang sikit lagi pasal yang terakhir lah. Yang terakhir. Masalah. Dan sedikit sebanyak Ustaz memang dah sentuh along the way. Dalam keadaan-keadaan tertentu memang masalah kena diutamakan, mudarat kena kena hilangkan dan sebagainya. Tapi kalau boleh nak bagi audience kita faham big picture Ustaz, macam mana kita melihat masalah ni sebagai salah satu ciri ataupun formula lah, sebab dalam waktu yang singkat ni saya nak simpulkan ni penting ya. Sebab bila sebut maslahat, orang faham itu adalah muslihat, samalah. Maslahat sama. Yang penting ada kepentingan matlamat menghalalkan cara apa semua kan. Maslahah adalah kebaikan, dan syarak memang datang untuk bawa kebaikan untuk manusia. Cuma dia ada guideline kat situ. Dawabit al-maslahah dalam Islam yang dikarang oleh almarhum Muhammad Said Ramadan Al-Buti antara kita merujukan lah. Pertama sekali, maslahah itu tak boleh bertentangan dengan maqasid syarak. Tak boleh bertentangan dengan apa yang telah diputuskan oleh ulama sebagai satu hasil analisis induktif. Itulah Allah Ta'ala hendak. Contohnya macam tadi disebut hirasatuddin wa siyasatuddin diabi. Fungsi pemerintah ialah untuk menjaga agama dan mentadbir dunia dengan agama. Merujuk kepada Islam balik. Jadi menjaga agama itu adalah maqasid. Tak boleh kerana atas alasan maslahah. Judi ini maslahah, keuntungan. Kalau kita haramkan dia jadi kita rugi bla bla bla, dengan sendirinya kita bertentangan dengan maqasid syarak. Itu satu. Maslahah tak boleh bertentangan dengan maqasid syarak. Yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan nas. Apa-apa saja nas. Nas clear. Jangan melantik orang kafir sebagai pemimpin. Banyak, bukan satu. At least tak kurang daripada 13 nas qat'i melarang daripada melantik orang kafir sebagai pemimpin. Apa yang berlaku ialah tadilah dia darurat lah kan, kita ambil hukum macam tayamum tadilah, terpaksa sementara. Jadi benda tu masalah itu mesti tak bertentangan dengan nas. Yang ketiga, mestilah tidak bertentangan dengan masalah yang lebih utama. Macam tadilah, nak jaga dari segi ekonomi tapi kita langgar dari segi kesihatan. Kan, bila kita cakap vape perlu diharamkan, orang kata kita rugi bisnes sekian bilion dan anak-anak muda kita usahawan bla 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 kan. Tapi dia merosakkan kesihatan. So itu secara ringkas maslahah. Point dia ialah maslahah ni sebenarnya dia dah ada susunan aturan penggunaannya oleh ulama silam. Terutamanya boleh rujuk balik kitab Al-Qawaid Al-Kubra oleh Sultan Ulama Izzuddin Bissalam. Dia bincang detail tentang qawaid saja. Kemudian datang pula Imam Qarafi, dia bezakan antara kaedah-kaedah tu bagi faham lagi. So sesiapa yang nak bercakap tentang maslahah tanpa dia merujuk kepada dua kitab itu, Qawaid Kubra dengan Al-Furuq, dia mostly kemungkinan besar dia akan kelentong je lah. Saya berani cakap macam tu lah. Kalau dia cakap atas dasar Islam, ini maslahat Islam, dia kena refer benda tu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ustaz, soalan panas Ustaz. Umat Islam berdosa tak selagi mana negara Islam tak tertegak di Malaysia? Dia isu dosa ni isu individu. Isu individu. Maksudnya beza antara rakyat biasa dengan pemimpin. Jadi itu satu. Jadi kita tak boleh nak menghukumkan berdosa kepada semua. Tak boleh. Kan? Satu pertama. Yang kedua, dah tentulah pemimpin akan menanggung perkara tersebut. Dengan syarat dia memang pergi ke situ, ambil position itu untuk ke arah menegakkan negara Islam, menegakkan ketuhanan syarak. Kalau tak ada niat dia pada situ, selain pada niat, tidak ada usaha dia ke arah itu, ataupun lebih jelas lagi dia menghala ke arah meruntuhkan lagi, maka dia berdosa. Pemimpin dan rakyat pula, kalau dia memang memilih blok yang memang tak akan nampak cahaya untuk ke arah Islam itu, yang kita kata akhafud dararain, kan, antara dua mudarat, yang jelas dominasi orang kafir, jelas dominasi yang tidak ke arah Islam,
pun berdosa juga kalau kita calit. Betul lah. Betul. Itu yang menjadi isu tu Ustaz. Orang kata politik ni dia tidak ada apa? Kotak dosa pahala. Termasuk Dia orang yang berjihad. mengatakan bahawa kita bukan nak pilih imam. Dia cakap tu dia anggap itu kempen je, kempen politik. Tapi tu ada dosa dan pahala kat situ. Ustaz, cara Ustaz cerita ni ataupun cara kita punya perbincangan dah berlaku ni macam seolah-olah nak mengiyakan kita kena ada kepimpinan ulama. Sebab kalau orang yang tak ada kefahaman the basic lah, 4 benda ni kan. So akhirnya dia akan mudah terpesong Ustaz. Bila mana dia memimpin, lagi-lagi dengan hawa nafsu dunia dan sebagainya. Apa komen Ustaz? Dia kepimpinan ulama ni kita kena faham beberapa sudut lah. Pertama sekali, kalau ikutkan syarat untuk menjadi ahli imam, memang kena mujtahid, seorang yang berilmu syarak terutamanya, selain ilmu kepimpinan. Tapi kalau tidak ada benda tu, kena ada kerjasama lah antara umara dengan ulama. Dan benda tu tak semestinya dengan satu dewan apa semua. Maksudnya satu institusi tertentu. Lebih-lebih lagi kepartian kan. Contohnya katakan ni contohnya PAS bertahaluf dengan DAP sebelum ni. Kenapa tak dibentangkan muzakarah ulama Malaysia? Soalan kan. Mungkin apa takkan nak bincang macam tu kan. Parti dia akan utamakan parti dia kan. Tapi dari segi nak dapatkan syura yang sebenar, dapatkan pandangan yang lebih dekat dengan syarak, kena buka pada semua yang ada. Hatta yang tidak ada parti mana-mana. Betul-betul syarak. Itu maksudnya kalau tidak ada orang yang memang berkompeten syarak dan juga kepimpinan, maka kita buka benda tu dalam bentuk syura, melibatkan semua orang yang ada ilmu syarak. Faham. So last but not least lah, mungkin kita nak tutup juga sebab dah nak masuk azan Zuhur, dan bagi memastikan audiens yang mendengar ni banyak benda dia dapat, tapi kalau kita nak ikat semua benda lah Ustaz dan mungkin satu benda yang dia orang boleh bawa pulang dan laksanakan. Apa mesej Ustaz bagi orang yang, especially orang-orang yang menggelar diri mereka ni sebahagian daripada orang yang terlibat dengan gerakan Islam, Da'iyah. Sebab masyarakat depan mata Ustaz kan. Baik, saya nak nasihatkanlah orang yang terlibat dengan gerakan Islam ni, dia kena faham apa itu harakat Islamiah, apa itu siasat syar'iyah. Sebenarnya ialah harakat Islamiah itulah siasat syar'iyah. Jadi kalau dia tak faham siasat syar'iyah, dia boleh menjadikan harakat Islamiah tu satu jadi kultus, jadi macam-macam lah, benda yang kadang-kadang melampau ya. Jadi kalau kita sandarkan benda tu kepada syarak, siasat syar'iyah, InsyaAllah kita takkan ke mana, kita akan berada di atas yang betul lah. Contohnya katakan kita ada yang baca zilal Quran, fi zilal Quran. Tapi kalau baca fi zilal Quran tak ada asas syarak, dia boleh jadi melampau, dia boleh jadi taksub dan sebagainya lah. Tu contoh tak nafikan ramai je orang baca tak syarak pun dia okey je kan. Tapi dia boleh jadi ekstrim. Tapi kena ada asas syarak. Dia ada pertimbangan yang betul. So nasihat saya ialah siapa yang terlibat dengan gerakan Islam, dia kena belajar betul-betul siasat syar'iyah yang bersumberkan syarak. Jangan siasat syariah nama je siasat syariah, tapi lebih kepada kajian-kajian lapangan. Maksud kajian lapangan ni, apa pandangan orang tu, apa pandangan orang ni, survey tu tak. Jadi dia kena refer balik kepada sumber syarak. Wallahualam. Wallahualam. Baik, cantik. So any last word dia Cik Gawana? I think satu benda yang message yang saya sendiri dapat yang ditekankan berkali-kali adalah betapa pentingnya kita merujuk semulalah kepada sumber hukum yang utama, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Dalam setiap perkara kita tak boleh lari pun. Walaupun kita bercakap tentang benda yang moden, politik, ekonomi dan sebagainya, akhirnya sebenarnya ada dalam sumber wahyu yang Allah turunkan kepada kita. Betul. Dan bagi saya pula, mungkin secara ringkas, kita sebagai orang yang nak menggerakkan Islam ni kan, kita tak boleh ada satu mindset yang terikat maksudnya terikat dengan realiti yang ada depan mata kita, melihat inilah Islam dan inilah, walhal sebenarnya realiti macam Ustaz sebut tadi tu, dia adalah satu darurah yang sementara. Masalahnya Ustaz, dia yang menjadikan darurah sementara ini sebagai hakikat yang sebenar. Itu masalahnya. Itu masalah sebenarnya, dan dia banyak berlaku sebab kefahaman dia dalam mengkaji, dalam memahami dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Benda yang qat'i pun boleh dijadikan tak qat'i. So itulah satu benda yang akhirnya saya nak ikat dan tarik balik semua benda balik kepada
bagaimana kita mentarbiah diri kita, bagaimana kita mendalami Al-Quran dan hadis. Ustaz Kita menjagakan episod ini panas dan kita mengharapkanlah ada komen-komen daripada audiens kita, dan sila tinggalkan komen sekiranya anda ada sebarang persoalan, sebab kita menjangkakan insyaAllah ada siri kedua Wallahualam, topik beza lah. bersama dengan Ustaz Azizi. Apa-apa pun kita ucapkan sekali lagi jazakallah khairan kepada Ustaz Azizi Abdul Rahman atas kesudian menerima jemputan ini. Memang kami berbesar hatilah sebab kali ini dapat mengupas isu berat ni daripada orang yang memang kita kata bukan kepala tau lah. Kita pun bukan kepala tau tak ada juga asal, tapi taklah sedalam mana kita punya apa itulah komen-komen kita lah. Baik. So itu saja kot Itu saja bagi siapa yang ingin mengenali dan membaca lebih mendalam tentang tulisan-tulisan Ustaz Azizi, boleh mungkin nanti kita akan tinggalkan link Facebook Ustaz Azizi kat bawah. Dan itu saja, jangan lupa untuk like dan share, subscribe dan lagi pada episod akan datang lah, insyaAllah. Saya Cik Gawana Dan saya Brofa. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.